Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan peluang untuk kita bermuzakarah tentang subjek mantik. Insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan menyambung perbincangan kita yang lalu, iaitu pada tajuk Anwa'ul Ilmil Hadith. Anwa' ataupun jenis ilmu hadith. Hadith ni baru. Yang dimaksudkan baru di sini adalah ilmu kita, manusia, ilmu makhluk, iaitu manusia. Jadi berdasarkan ilmu mantik, ilmu kita ni, ilmu manusia ni boleh dibahagikan kepada dua pembahagian besar. Berdasarkan ilmu mantik boleh dibahagikan kepada dua pembahagian yang besar. Pertama sekali, dia dikategorikan sebagai pengetahuan yang berbentuk tasawur, dan satu lagi dia dikategorikan sebagai pengetahuan yang berbentuk tasdik. Inilah dua pembahagian besar di dalam pengajian ilmu mantik yang menyentuh secara langsung berkaitan dengan pengetahuan kita. Apa itu tasawur dan apa itu tasdik, kita akan bincangkan insya-Allah pada slide yang akan datang. Sebagaimana yang sedia maklum dan telah Ana sebutkan pada pertemuan yang pertama dulu, dalam pengajian ilmu mantik ini antara perkara yang perlu kita titik beratkan, perlu kita fokus, perlu kita ambil berat apabila ia melibatkan taksim ataupun anwa' ataupun pembahagian. Sekarang untuk tajuk ini kita telah pun berjumpa satu tajuk yang melibatkan pembahagian ataupun anwa' taksim tadi, iaitu berkaitan dengan ilmu al-ilmul hadis, ilmu manusia. Ini pembahagiannya, iaitu dua pembahagian yang besar. Al-ilmu naw'ani, ilmu di sini merujuk kepada ilmu kita ada dua jenis, ada dua bahagian. Satu dipanggil tasawur dan satu lagi dipanggil tasdik. Kenapa dalam tajuk ini dia kata anwa'ul ilmil hadith? Dia tidak kata anwa'ul ilm, jenis-jenis ilmu. Sebaliknya dia kata jenis ilmu makhluk, iaitu kita. Jadi di dalam buku dia kata wa quyidal ilmu bil hadith, dikaitkan ilmu itu dengan perkataan hadis di dalam ini. Ada sebabnya. Kenapa tidak disebut secara umum jenis-jenis ilmu, sebaliknya disebut secara khusus jenis-jenis ilmu makhluk, iaitu ilmu kita. Ini kerana hatta yukhraja ilmu Allah Ta'ala li'annahu munazzahun anil ittisaf bitasawwur atau tasdiq li'annahu qadim. Disebut perkataan hadis ini hatta yukhraj, supaya ilmu Allah itu dikecualikan. Yukhraj, dikeluarkan, supaya dikecualikan ilmu Allah. Maknanya pengetahuan Allah tidak termasuk di dalam perbincangan kita. Pengetahuan Allah tidak termasuk dalam perbincangan kita. Yang ada pengetahuan ni, Allah ada pengetahuan, kita ada pengetahuan, malaikat pun ada pengetahuan, jin pun ada pengetahuan. Itu antara makhluk-makhluk yang ada pengetahuan. Tapi di sini kita akan membahaskan pengetahuan yang berkait dengan kita saja, yang berkait dengan makhluk. Sedangkan pengetahuan Allah tidak dibahaskan di dalam mantik ini. Makna tidak boleh dibahagikan, dikumpulankan, dikategorikan kepada dua kumpulan besar, iaitu tasawur dan tasdik. Kenapa ilmu Allah dikecualikan? Li'annahu munazzahun anil ittisaf bitasawur wa tasdik.
Sebab ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini suci, bersih, tidak boleh terlibat dengan ataupun tidak bersifat, suci daripada sifat. Maknanya ilmu Allah ni tidak bersifat dengan sifat tasawur dan tasdik. Kerana kita sedia maklum bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak sama dengan kita. Laisa kamithlihi syai. Allah menyebut dalam Al-Quran, dia tidak sama dengan apa saja sekalipun. Jadi kalaulah kita membahagikan ilmu kita kepada tasawur dan tasdik, maka ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak boleh dibahagikan kepada tasawur dan tasdik, kerana dia tidak bersifat sebagaimana sifat kita. Li'annahu qadim, kerana Allah Subhanahu Wa Taala qadim. Qadim lawannya hadis. Ini pembelajaran dalam tauhid. Hadis lawan dia qadim. Qadim merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadis merujuk kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu makhluk. Jadi di situ pun sudah berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala qadim dan selain pada Allah Taala adalah hadis. Kerana itulah disebut secara jelas pembahagian ilmu ini adalah melibatkan ilmu hadis, iaitu ilmu makhluk, iaitu ilmu kita. Seterusnya kita akan melihat apa itu tasawur dan apa itu at-tasdiq. Untuk tajuk anwa'ul ilmi al-hadis ini ada tasawur dan tasdiq. Kita akan melihat satu-satu. Pertama, kita akan melihat apa itu tasawur. Tasawur, makna tasawur, at-tasawur huwa idrakul mufrad. Tasawur adalah kita tahu tentang mufrad. Kita tahu tentang mufrad. Apa itu mufrad akan dibincangkan nanti. Bukan bermaksud mufrad itu adalah lawan kepada tasniah, lawan kepada jamak. Di sini dia tidak bermaksud di situ. Tidak bermaksud dengan demikian di dalam perbincangan mantik. Jadi al-mufrad nanti kita akan bincangkan nanti. Tasawur adalah idrakul mufrad, pengetahuan tentang sesuatu yang berbentuk mufrad. Supaya kita mudah faham buat masa sekarang, mufrad di sini boleh kita mufrad adalah bukan berbentuk ayat. Boleh kita katakan sesuatu yang bukan berbentuk ayat. Ana terus sebut. Mufrad adalah sesuatu yang bukan berbentuk ayat, yang akan kita bincangkan nanti insya-Allah. Jadi semua pengetahuan kita yang berkait dengan sesuatu yang bukan berbentuk ayat, itu dipanggil tasawur. Iaitu husul surati syai' fi dhihni min ghairi hukmin alaihi binafyin au ithbatin. Sebab itulah di dalam teks itu, dalam ayat itu dia kata husul suratu syai' fi dhihn. Kita dapat gambaran sesuatu perkara dalam dhihn kita, dalam otak kita, dalam akal kita, dalam pemikiran kita, min ghairi hukmin alaihi binafyin au ithbatin, tanpa kita hukumkan, tanpa kita katakan ianya nafi ataupun ithbat. Maknanya tanpa kita nafikan, tanpa kita iakan. Nafi pun tidak, isbat pun tidak. Pengetahuan yang berbentuk begitu dipanggil tasawur. Semua pengetahuan yang tidak melibatkan ayat, tidak mungkin kita katakan iya ataupun tidak. Tak mungkin. Contohnya kita tahu tentang rumah. Pengetahuan tentang rumah. Bila sebut saja rumah, kita pun tahu, oh itu rumah. Dan pengetahuan kita itu tidak akan menyentuh tentang, oh ya, itu rumah. Tidak, itu bukan rumah. Kenapa tidak melibatkan ya ataupun tidak? Kerana pengetahuan itu hanyalah berbentuk tasawur, iaitu bukan berbentuk ayat. Sebaliknya, apabila dia berbentuk ayat, barulah tergambar dalam kepala kita ya ataupun tidak apabila dia berbentuk ayat. Jadi sekarang jelas pada kita mufrad di sini adalah pengetahuan yang bukan berbentuk ayat, yang mana dia tidak akan melibatkan
tidak melibatkan hukum, satu ketetapan ya ataupun tidak. Contohnya, contoh Muhammad, nama orang. Bila kita dengar Muhammad, oh nama orang, kita tak akan terlintas oh ya ataupun tidak, sebab dia bukan ayat. Madrasah, sekolah, okey, kita tahu itu adalah sekolah. Kita tahu madrasah adalah merujuk kepada sekolah, dan kita tidak akan terfikir ya ataupun tidak, kerana dia bukan berbentuk ayat. Insan, manusia, juga kita tidak akan terfikir dalam kepala kita, tak akan terlintas dalam kepala kita ya ataupun tidak. Tidak akan melibatkan nafi, tidak, dan tidak akan melibatkan ya, ithbat, iaitu ya, kerana dia hanyalah pengetahuan yang bukan berbentuk ayat. Berbeza dengan pengetahuan yang berbentuk ayat. Apabila pengetahuan itu berbentuk ayat, maka di sana ataupun pada masa itu akan terlintas dalam kepala kita ya ataupun tidak. Contoh, kalau saya tunjuk ini, saya kata ini sebatang pen, ini sebatang pen. Ini sebatang pen adalah berbentuk ayat. Jadi oleh kerana dia berbentuk ayat, dia akan melibatkan ya ataupun tidak. Ini sebatang pen. Oh, kita kata tidak tu, itu bukan pen, sebab dia ayat. Tapi kalau sekadar disebut pen, tak akan terlintas dalam kepala kita bukan pen ataupun ya itu adalah pen. Tapi kalau kata ini sebatang pen, maka kita akan tergambar itu bukan pen, kerana ia adalah berbentuk ayat. Itulah perbezaan tasawur yang dipanggil mufrad dan dengan yang lain, iaitu at-tasdiq. Tasdiq, kalau tadi tasawur adalah sesuatu pengetahuan yang bukan berbentuk ayat, manakala at-tasdiq adalah pengetahuan yang berbentuk ayat. Situ jelas. Jadi letak dalam kepala kita, bila sebut ya tasawur, semua pengetahuan-pengetahuan yang bukan berbentuk ayat, dia adalah tasawur. Dan kita akan tengok contohnya nanti untuk lebih kita memahami apa itu tasawur dan apa itu tasdik. Kita akan tengok contohnya nanti. Sekarang kita membincangkan apa itu tasawur, ta'rif ataupun hakikat tasawur, dan apa itu tasdik. Manakala at-tasdik pula, at-tasdik ada dua pendapat. Tasawur satu pendapat saja. Tasdik ada dua pendapat yang berbeza. Dua pendapat ulama yang berbeza. Satu pendapat hukama, indal hukama. Satu pendapat hukama, kebanyakan ulama-ulama mantik berpendapat begini, iaitu indal hukama. Yang satu lagi pendapat Al-Imam Al-Razi. Sebelum ni kita dah bincang insan yang bernama Imam Al-Razi adalah seorang yang terlibat secara langsung dengan ilmu mantik, dan dia mempunyai pandangan yang berbeza tentang tarif tasdik, iaitu berbeza dengan kebanyakan ulama-ulama mantik yang lain. Indal hukama mengatakan tasdik itu sekian-sekian, yang kita tengok nanti. Manakala Imam Al-Razi mengatakan tasdik itu lain sedikit. Okey, kita akan menyentuh tentang tasdik. Kita akan membahaskan tentang tasdik secara lebih mendalam lagi. Baik, kalau kita tengok at-tasdik indal hukama, tasdik pada pendapat hukama. At-tasdik indal hukama huwa al-hukmu, ditulis dengan tulisan merah tu. At-tasdik indal hukama huwa al-hukmu. Tasdik pada pendapat hukama, dia hanyalah sekadar hukum. Hukum. Maksud hukum ni, apa itu hukum? Wa huwa anna nisbah waqi'ah aw laysat biwaqi'ah. Nisbah itu berlaku ataupun tidak berlaku.
nisbah itu berlaku ataupun tidak berlaku. Itu dipanggil hukum. Nisbah itu berlaku ataupun tidak berlaku. Apa maksud nisbah? Nisbah ni subjek dan predikat. Kalau dalam bahasa Melayu, subjek predikat. Contohnya, saya kata sekarang hujan sedang turun. Sedangkan pada masa sekarang hujan tak turun. Itu dipanggil nisbah, itu berlaku ataupun tidak berlaku. Bila saya kata sekarang hujan sedang turun, sekarang hujan, walhal pada masa sekarang tidak hujan. Kalau dianya hujan, betul hujan, maka nisbah itu berlaku. Kalau dia tidak hujan, maka nisbah itu tidak berlaku. Laisat biwaqi'ah. Kalau kebetulan semasa saya kata sekarang hujan, dan sekiranya situasi pada masa itu memang hujan, maka nisbah yang saya sebutkan tadi, sekarang sedang hujan, maka nisbah itu subjek predikat itu adalah berlaku. Dan sekiranya saya kata sekarang hujan sedang turun, padahal ataupun walhal hujan tak turun, maka nisbah yang disebut tadi, subjek dan predikat yang saya sebut tadi, tidak berlaku. Laisat biwaqi'ah. Maknanya pada pendapat hukama, tasdik hanyalah sekadar hukum. Apa saja yang kita kata ada subjek, ada predikat, ia sudah dianggap tasdik, walaupun yang disebut itu mungkin tidak betul. Contohnya saya kata saya seorang pelajar. Saya bukan seorang pelajar. Tapi apabila saya kata saya seorang pelajar, walaupun hakikatnya saya bukan seorang pelajar, itu sudah menjadi tasdik, walaupun apa yang saya sebut subjek predikat tadi tak betul, tak tepat, dia tetap dipanggil tasdik. Itu pada pendapat hukama. Maknanya apa saja ayat, betul ke tak betul ke, dengan realiti ia sudah dianggap tasdik. Kalau betul dengan realiti, maka nisbah itu waqi'ah, berlaku. Dan kalau tak betul dengan realiti, maka nisbah yang disebut tadi adalah tidak berlaku. Saya seorang pelajar, nisbah itu tidak berlaku, sebab saya bukan seorang pelajar. Saya seorang guru, contohnya lah, maka nisbah itu adalah berlaku, sebab saya bukan seorang pelajar. Okay. Itu adalah hukum pada pendapat hukama. Amma idrakul mahkum alaih wal mahkum bih wan nisbatul kalamiyah syurutun litasdik la ajza lah. Adapun pengetahuan tentang mahkum alaih dan mahkum bih, apa itu mahkum alaih, apa itu mahkum bih, sebenarnya kita akan bincangkan di dalam buku nama 2. Tapi oleh kerana disebut sudah disebut sekarang, saya akan sebut secara ringkas. Mahkum alaih adalah subjek, mahkum bih adalah predikat. Mahkum alaih adalah subjek, mahkum bih adalah predikat. Jadi pengetahuan tentang subjek dan predikat dan nisbah al-kalamiyah. Nisbah al-kalamiyah, apa itu nisbah al-kalamiyah yang saya sebutkan tadi? Maknanya hubungan antara subjek dan predikat itu dipanggil nisbah al-kalamiyah. Hubungan antara subjek dan predikat ada nisbah. Kalau subjek saja tidak ada predikat, tak boleh. Predikat saja tak ada subjek pun tidak boleh. Jadi kedua-dua itu kena ada hubungan, ada nisbah. Dipanggil nisbah kalamiyah. Ada hubungan kalamiah di situ. Jadi pengetahuan tentang subjek, pengetahuan tentang predikat, pengetahuan tentang nisbah kalamiyah, subjek, predikat, mubtada, khabar, fi'il dan fa'il dan sebagainya, itu pengetahuan tentang itu bukan sesuatu yang asas di dalam tasdik pada pendapat hukama. Sebaliknya dia hanyalah syurutun sahaja lit tasdik. Dia merupakan syarat sahaja, bukan rukun, bukan asas, merupakan syarat pelengkap saja untuk at-tasdik. La ajza'alah, bukan juzuk tasdik. Maknanya
pengetahuan tentang mahkum alaih, pengetahuan tentang mahkum bih, pengetahuan tentang nisbah kalamiyah, mubtada, khabar, subjek, predikat, fi'il dan fa'il. Itu pengetahuan tentang itu, dia hanya merupakan syarat, bukan merupakan sesuatu yang asas di dalam ta'rif at-tasdiq pada pendapat hukama. Jadi at-tasdiq indal hukama basit, simple sahaja. Tasdiq indal hukama simple sahaja. Liannahu ibaratun an idrak anna nisbah waqi'ah atau laysat biwaqi'ah. Sebab dia hanya melibatkan ibarah an, dia hanya menggambarkan tentang pengetahuan berkait dengan nisbah itu berlaku ataupun tidak berlaku. Kalau berlaku pun ya, kalau tak berlaku pun ya, dia tetap dipanggil hukum. Jadi hukum at-tasdiq pada pendapat hukama adalah basit. Warna merah itu basit, penting, basit saja. Itu simple saja, ringkas saja. Tidak di dalam bentuk murakkab. Huwal hukmu. Tasdiq indal hukama huwal hukmu. Cukup. Dia bukan berbentuk murakkab di dalam satu ayat lengkap yang menggambarkan apa itu tasdiq. Tapi tasdiq pada hukama cukup dengan satu perkataan, iaitu al-hukmu. Itu yang dimaksudkan dengan basit. Jadi ketiga-tiga itu yang ditulis dengan tulisan merah itu, sebenarnya itu adalah poin untuk kita menjawab nanti. Manakala pada pendapat Imam Ar-Razi, at-tasdiq itu agak berbeza, di mana Imam Ar-Razi mentarifkan at-tasdiq itu di dalam satu ayat lengkap. Satu ayat. Tidak boleh dengan satu perkataan sebagaimana yang disebut oleh hukama. Hukama cukup dengan satu perkataan. Apa itu tasdiq? Hukama kata tasdiq adalah hukum. Satu perkataan saja, bukan dalam bentuk ayat. Jadi sangat berbeza dengan Imam Ar-Razi, di mana Imam Ar-Razi mentarifkan at-tasdiq di dalam satu ayat lengkap untuk menggambarkan apa itu tasdiq. Tak cukup dengan satu kalimah, iaitu ibaratun an idrakul mahkum alaih wal mahkum bih wan nisbatil kalamiyah wa idrak anna nisbah waqi'ah aw laysat biwaqi'ah. Jadi kalau kita perhatikan di sana, di dalam takrif itu, apa yang disebut, apa yang kita bincangkan di dalam takrif pada pendapat hukama diguna pakai oleh Imam Ar-Razi sebagai takrif yang lengkap. Ibaratun an idrakil mahkum alaih wal mahkum bih wan nisbatil kalamiyah wa idrak anna nisbah waqi'ah aw laysat biwaqi'ah. Itu merupakan takrif lengkap. Sedangkan pada pendapat hukama, apa itu tasdiq? Hukum. Yang disebut di sini mahkum bih, mahkum alaih, nisbatul kalamiyah, idrak nisbah waqi'ah aw laysat biwaqi'ah, pada pendapat hukama itu hanyalah syarat sahaja, bukan merupakan ta'rif untuk tasdiq. Jadi amma idrakul mahkum alaih wal mahkum bih wan nisbatul kalamiyah, pada pendapat Imam Ar-Razi juz'un minat tasdiq, yang digariskan di bawah perkataan itu, juz'un minat tasdiq. Idrakul mahkum alaih, idrakul mahkum bih, kemudian nisbatul kalamiyah. Tiga perkara ini dianggap juzuk di dalam tasdiq. Juzuk di dalam mentarifkan tasdiq. Apa maksud juzuk? Maknanya sebahagian daripada perkataan yang digunakan di dalam mentarifkan at-tasdiq. Kita boleh tengok di atas itu, ibaratan andrakul mahkum alaih al-mahkum bih. Digunakan, perkataan itu digunakan sebagai perkataan-perkataan juzuk ta'rif. Nisbatul kalamiyah digunakan sebagai juzuk ta'rif. Sebab tu dia kata ketiga-tiga unsur itu ataupun ketiga-tiga sudut itu merupakan juzuk minat tasdiq, juzuk tasdiq. Jadi kesimpulannya, فالتصديق عند الإمام الرازي، التصديق عند الإمام الرازي. jadi
Kesimpulannya, tasdiq indal Imam Razi adalah murakkab. Dia murakkab ni. Maknanya disusun, ni, cuba tengok. Ini ta'rif at-tasdiq. Disusun sebagai satu ayat lengkap untuk menggambarkan at-tasdiq. Sedangkan pada pendapat al-hukama, bila mentarifkan tasdiq, cukup dengan satu perkataan, iaitu al-hukmu. Taib, di sana setelah kita membincangkan apa itu tasdiq pada pendapat hukama, apa itu tasdiq pada pendapat Imam Razi, dapat kita simpulkan perbezaan antara dua pendapat ini. Perbezaan al-farqu bainal madhhabain, perbezaan antara dua mazhab. Satu mazhab hukama, yang kedua mazhab al-Imam Razi. Hukama kata bagian-bagian sebagaimana kita dah bincang, Razi kata bagian-bagian sebagaimana kita dah bincang. Jadi kesimpulannya, apakah perbezaan antara dua pendapat itu? Kita boleh simpulkan demikian. Ini penting ni. Ini penting untuk peperiksaan kita nanti. Bila ditanya tentang perbezaan antara dua, kita perlu sebut kedua-duanya sekali. Jadi kalau hukamat kata begini, Razi pula kata begini, perbezaan tu kena jelas, kena nampak. Jadi seeloknya kita buat dalam bentuk beginilah, bentuk dua kolom, kemudian boleh dilihat. Contohnya di sini, kalau kita tengok hukamat, dia mengatakan tasdiq itu hukum, satu perkataan saja. Imam Razi pula kata ibaratun an idrakil mahkum alaih wal mahkum bih wan nisbatil kalamiyah wa idrak anna nisbah waqi'ah aw laysat bi waqi'ah. Dalam satu ayat lengkap. Itu perbezaannya di sana. Satu. Perbezaan yang kedua, idrakul mahkum alaih wal mahkum bih wan nisbatil kalamiyah adalah syurutul lahu. Pengetahuan tentang mahkum alaih, mahkum bih, subjek, predikat, mubtada, khabar, fa'il dan fa'il, nisbatul kalamiyah itu hanyalah syarat saja, bukan juzuk ta'rif. Mana tidak termasuk di dalam ta'rif. Manakala pada pendapat Imam Razi, kalau kita boleh tengok di sini pendapat Imam Razi, dia kata idrakul mahkum alai wal mahkum bih wan nisbatul kalamiyah juz'un minhu, merupakan juzuk ataupun sebahagian daripada ta'rif. Cuba kita tengok, idrak mahkum alai ada di dalam ta'rif, idrak al-mahkum bih, al-mahkum bih ada dalam ta'rif, an-nisbatul kalamiyah ada dalam ta'rif. Maknanya ketiga-tiga sudut itu merupakan juzuk di dalam ta'rif at-tasdiq pada pendapat Imam Razi. Seterusnya, perbezaan yang ketiga, pada hukama, apabila kita melihat tasdiq pada pendapat hukama, dia adalah basit, simple saja, satu perkataan saja, mufrad saja. Manakala at-tasdiq pada pendapat Imam Razi adalah murakkab, satu ayat lengkap, satu susunan di dalam ayat. Sedangkan pada pendapat hukama, ia adalah basit, simple, bukan satu susunan perkataan yang membentuk satu ayat. Itulah perbezaan, tiga perbezaan. Kadang-kadang dia minta ketiga-tiga perbezaan ini, kadang-kadang soalan minta dua perbezaan. Jadi untuk meyakinkan kita, untuk lebih meyakinkan kita menjawab soalan ini, kita kena hafal ketiga-tiga perbezaan. Kalau dia minta dua, alhamdulillah kita boleh bagi dua. Kalau dia minta tiga, ketiga-tiganya kita boleh bagi, kita boleh jawab, insya-Allah. Inilah bentuk perbezaan. Bila ditanya tentang perbezaan, inilah antara cara yang baik untuk kita menjawab perbezaan, kerana pemeriksa akan dapat melihat perbezaan pertama, perbezaan kedua dan perbezaan ketiga. Habislah berkenaan dengan ta'rif at-tasawwur dan ta'rif at-tasdiq. Sebagaimana kita janjikan tadi, kita akan cuba tengok contoh tasawwur dan contoh tasdiq. Di sebelah yang berwarna gelap ini adalah contoh-contoh untuk tasawwur.
manakala di sebelah yang berwarna agak terang ini adalah contoh-contoh untuk at-tasdiq. Tadi saya telah sebut bahawasanya at-tasawwur itu merupakan sesuatu pengetahuan yang bukan berbentuk ayat. Tengok, al-madrasah. Bila sebutnya madrasah, kita tahu madrasah. Dia bukan ayat. Al-fakihah. Bila sebut al-fakihah, buah-buahan, kita tahu buah-buahan. Dia bukan berbentuk ayat. Bila sebut bertukal, limau, orange, contohnya lah, kita tahu bertukal, kita tahu apa itu bertukal, dan dia bukan berbentuk ayat. Bila kita sebut ghurfatul muallim, bilik guru, kita tahu apa itu bilik guru, dan dia tetap bukan berbentuk ayat. Bila kita sebut Muhammad, kita tahu Muhammad adalah nama orang, dan dia bukan berbentuk ayat. Kita tengok Zainab, ya, Zainab juga adalah nama orang, dan dia bukan berbentuk ayat. Kita tengok Abdullah, adalah nama orang, dan dia bukan berbentuk ayat. Jadi berdasarkan contoh-contoh ini, kita boleh lihat bahawasanya at-tasawwur itu adalah pengetahuan yang tidak berkait dengan ayat. Walaupun dia satu patah perkataan ataupun dua patah perkataan begini, ataupun tiga patah perkataan pun tetap tidak bermaksud ayat. Selagi dia tidak bermaksud ayat, maka dia tetap dipanggil tasawwur. Cuba kita perhatikan di sebelah sini, petak yang berwarna agak terang. Semuanya ini adalah contoh untuk tasdik, di mana perkataan yang sama anda gunakan. Al-madrasatu kabiratun. Madrasah kita tahu, kabiratun pun kita tahu. Tapi sekiranya pengetahuan itu hanya menyentuh madrasah, dia masih berbentuk tasawwur. Sekiranya pengetahuan itu hanya menyentuh tentang kabirah besar, dia masih berbentuk tasawwur. Tapi bila kita gabungkan, berlaku nisbah antara dua itu, berlaku gabungan itu, iaitu nisbatul kalamiyah, al-madrasatu kabiratun, mubtada khabar, maka di sana dia sudah berubah menjadi at-tasdiq. Sebab al-madrasatu kabiratun merupakan satu ayat lengkap, sudah ada subjek dan predikat. Ini subjeknya dan ini adalah predikatnya. Begitu juga al-fakihah ladhidah, buah-buahan itu lazat, sudah ada subjek predikat. Dan kalau kita lihat secara berasingan antara dua perkara itu, kita tetap tahu al-fakihah, kita tahu ladhid pun kita tahu lazat. Tapi bila digabungkan kedua-duanya, dia sudah menjadi satu ayat. Dan apabila menjadi satu ayat, dia adalah at-tasdiq. Begitu juga contoh yang seterusnya, al-burtuqal hulun, ghurfatul muallim nadhifa, bilik guru itu bersih, Muhammad najih, Muhammad berjaya, Zainab jamila, Zainab cantik, Abdullah ustadun, Abdullah adalah seorang ustaz. Semuanya itu berbentuk ayat dan kita faham benda tu, kita tahu benda tu. Apabila pengetahuan kita itu menyentuh tentang perkara-perkara begini, iaitu yang berbentuk ayat, maka ia merupakan at-tasdiq. Jadi untuk tasawwur dan tasdik, ana rasa cukuplah perbincangan kita ataupun muzakarah kita pada kali ini. Masih ada bahagian-bahagian yang perlu kita bincangkan, pecahan kepada tasawwur dan tasdik. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan ana sendiri. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.